pendapat saya, erti sabar dalam sesuatu perhubungan ni adalah satu kunci kebahagiaan ataupun keharmonian sesebuah perhubungan. Tapi sabar kita ada hadnya. Jangan sampai ia melangkaui batas-batas agama. Jangan sampai kita dizalimi. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera, salam Jumaat dan salam 10 Disember 2021 kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih sebab sudi membuka siaran kami untuk menemani tengah hari anda. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Uyaina Arsyad dan juga Fiza Sabsyahan. Ya, dan kami harapkan di mana saja anda berada, anda dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera hendaknya. Dan apatah lagi hari ini merupakan sesi terakhir persekolahan sebelum adik-adik kita akan bercuti selama lebih kurang 3 minggu kalau tak silap saya. Dan ada di setengah kawasan dah pun bercuti hari ini kan, yang mana negeri-negeri yang cuti pada hari Jumaat. Ibu bapa lah ketika ini Uyana memikirkan apakah agaknya antara aktiviti yang sesuai untuk direncanakan untuk anak-anak ni kan. Ada yang dah pun mula-mula berkira nak pulang ke kampung, nak hantar berjumpa dengan atuk dan nenek, dan ada juga yang nak bawa anak-anak ataupun keluarga pergi bercuti. Dan apa-apa pun yang anda lakukan, pastikan faktor kesihatan dan juga keselamatan itu yang paling penting untuk dititik beratkan. Betul tu. Fiza nak bawa Faik pergi mana? Minggu depan saya nak pergi Johor insyaAllah. Seronoklah si kecil tu. Okey. Dan di hari Jumaat yang barakah macam Uyana katakan tadi kan, saya kira bagi peminat-peminat lagu zaman 90-an, lagu Bila Cinta Didusta pasti dikejutkan dengan berita pemergian vokalis kumpulan Skrin iaitu Jimmy. Ya, betul. Allahyarham Jimmy atau nama sebenarnya Hajmi Ibrahim telah pun disahkan meninggal dunia pada usia 50 tahun pada pukul 2.30 pagi tadi di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Dan menurut anak Allahyarham, Siti Hadirah, beberapa hari sebelum ini ayahnya kurang sihat dan hilang selera makan. Apa-apa pun kami ucapkan takziah sekali lagi kepada ahli keluarga Allahyarham Jimmy Skrin dan semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang beriman di syurga, insya-Allah. Insya-Allah. Salam takziah daripada kami di Wanita hari ini buat seluruh ahli keluarga Allahyarham Jimmy Skrin. Baiklah, kita kongsikan tentang apa yang nak kita kongsikan di awal tadi kan. Tetapi kalau kita cakap tentang kehidupan ini Uyana, pastinya antara perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan ialah tentang kesabaran. Sabar. Betul tu, sabar. Kena sabar. Sebab tu orang selalu cakap sabar tu separuh daripada iman kan. Dan banyak perkara yang kita kena sabar. Kita nakkan kejayaan, kita kena sabar. Betul. Kita nakkan kegembiraan, kita kena sabar. Kita nakkan kesenangan, kita kena sabar. Betul. Banyak perkara dalam hidup ini melibatkan kesabaran. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda juga penonton-penonton. Rangkuman daripada media sosial, laman TikTok yang sempat dirangkumkan oleh Natasha dan juga Ain hari ini. Dan apa kata untuk itu? Kita saksikan rangkuman video TikTok berkenaan dengan sabar. Silakan. Suami yang menyakiti hati isteri, rezekinya sentiasa tersangkut. Isteri yang menyakiti hati suami pula akan rasa diri sentiasa tak cukup. Sebab itu, rezeki hanya datang selepas suami isteri berada dalam kasih sayang dan sentiasa bermaafan. Anda ada pasangan? Dengar betul-betul. Setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan agar ku tenang. Apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, kunci dia hanyalah sabar. Sabar, redha, bersyukur. Sifat sabar ni memang kadang-kadang susah. Kita yang kena latih diri kita ni untuk sentiasa bersabar dan berjiwa besar. Kalau kita tak ada kesabaran dalam diri kita, kita akan rasa setiap ujian yang Allah bagi tu berat sangat. Sedangkan Allah sentiasa ada dekat dengan kita. Sabar ni, pahala dia besar tau. Allah berfirman dalam surah Furqan ayat 75 yang bermaksud,
Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Setiap Andai ada keajaiban ingin ku ukirkan namamu di atas bintang-bintang angkasa agar semua tahu kau berarti untukku. Perkongsian daripada TikTok itu tadi sememangnya sedikit sebanyak dapat menyentuh perasaan kita di hari Jumaat ni kan. Kerana dalam kehidupan kita ini, setiap daripada kita ini berjuang dan terpaksa mengharungi cabaran yang berbeza-beza. InsyaAllah semoga kita semua mampu untuk bersabar bagi mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Okey, kita tinggalkan tentang TikTok itu tadi dan sekarang ini saya bersama dengan seorang individu ini yang nak berkongsi tentang kehebatan ataupun tentang sesuatu yang penting juga dalam kehidupan kita. Kita bersama dengan Muhammad Rizalman bin Muhammad Ali selaku Ketua Kelestarian Spritzer Berhad. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Fiza? Baik, sihat alhamdulillah. Ni yang saya cakap penting ni iaitu air. Memang penting air minuman ni dalam hidup kita kan. Dan tapi nak tahulah juga sebenarnya Encik Rizalman dalam tempoh pandemik ini sendiri kan, bagaimana agaknya Spritzer dalam tempoh keadaan pandemik ini? Okey, satu soalan yang baik bila kita katakan tentang pandemik, pelbagai masalah yang dihadapi oleh pelbagai jenis masyarakat dan juga golongan rentan lah terutamanya kan. Spritzer komited dalam membantu pelbagai jenis frontliner, golongan rentan dan terutamanya mereka yang berisiko tinggi. So, Spritzer selalu memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Itu penting sebab kita bersama-sama dengan motor kerajaan, kita mesti menang bersama. Itu yang penting. Wow, teruja saya mendengarnya. Boleh tak dikongsikan juga apakah sebenarnya kepentingan air mineral ini terhadap kesihatan kita? Okey, air ni memang penting. Kalau nak tahu Fiza, badan kita ini 60% daripada badan kita terdiri daripada air. Jadi apa yang kita masukkan dalam badan kita ni sangat-sangat penting dan kalau nak dikatakan di sini yang saya katakan, biasanya kalau kita nak kekal hidrasi, kita perlukan lebih kurang 1.5 liter air. Tapi kalau bagusnya lagi 2.7 hingga 3.7 air perlu kita ambil satu hari. Jadi kalau kita katakan air itu, kita perlu cakna air apa yang nak masuk dalam badan kita ni. Okey, betul. Sebab tak semua air ni lain-lain ya. Air ni jenis lain-lain. Jadi air yang terbaik biasanya, air yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat adalah air mineral. Sebab apa? Kandungan mineral semula jadi di dalam air itu penting untuk badan kita lah. Contohnya macam silika. Air Spritzer ni dia kaya dengan silika. Wah, okey. Ini yang saya suka apa yang Encik Rizalman katakan tadi sebab saya pun memang sejenis individu yang memang sukakan air mineral. Kerana air mineral ni memang ada perbezaan rasanya juga kan. Dan apa yang Encik Rizalman kata tadi, yang mana air Spritzer ni kaya dengan kandungan mineral semula jadi iaitu silika. Apa itu silika? Apa kepentingan dan juga kebaikannya? Okey. Silika tu secara asasnya dia terdiri daripada dua benda. Pertama adalah silikon itu sendiri dan satu lagi adalah oksigen. Apa kepentingan silika ini? Dia memberikan manfaat dalam aspek kita ni dalam penghasilan kolagen lah yang sedang tu. Sedangnya itu kolagen. So apa kegunaan kolagen? Perempuan suka ni. Kan? So, apa kegunaan kolagen? Kolagen itu membantu dari segi kulit kita, untuk kuku kita, rambut kita. So kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan silika, so boleh layari www.silikastory.com bercerita lebih lanjut berkaitan dengan silika. Ni ramai yang teruja secara semula jadi minum air mineral ada tambahan kandungan kolagen di dalamnya. Okey, tadi Encik Rizalman kata satu hari sekurang-kurangnya kita perlukan sekurang-kurangnya 1.5 liter air kan? Betul. Kalau satu botol ni berapa liter sebenarnya? Okey, botol yang kecil ini ada di depan saya adalah 600 liter. 600 ml. Bukan liter. So yang besar itulah saya rasa 1.5 Maksudnya kalau liter. yang botol kecil ni kita minum 3 lah sekurang-kurangnya. 3 botol so, 1 hari. 3 botol boleh. Jadi kena bawa air di mana-mana, kita kena kekal hidrasi. Tak kisahlah di pejabat ke di rumah ke ataupun kita tengah jalan dalam kereta pun kena ada air untuk kita kekal hidrasi sepanjang hari. Okey. Jadi
boleh dah dapatkan spritzer yang Ya, tinggi dengan kandungan mineral semula jadi antaranya iaitu silika. Tadi boleh dapatkan kat mana maklumat tentang air spritzer dan silika ini? Kalau silika, silikastory.com ya. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Rizalman. Jadi hari ini saya kena minum sekurang-kurangnya 1.5 liter air, 3 botol Uyaina. Okey, Uyaina ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Silakan Uyaina. Baik, terima kasih Fiza dan juga Encik Rizalman perkongsian yang menarik tadi. Saya pun kena minum banyak air lepas ni. Baik, seperti yang telah kami kongsikan di awal siaran tadi, hari ini kita nak bercakap tentang topik sabar. Okey, sama juga dalam kehidupan kita dengan kita memandu, yang mana ada had limit dalam pemanduan kita. Begitulah juga dengan kehidupan di mana kesabaran juga ada batasnya, ada limitnya. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ini, sekiranya nak berkongsi dengan kami tentang kisah kesabaran yang anda lalui, mungkin kenalan ataupun keluarga anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Sekejap lagi kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian untuk berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik sabar ada batasnya. Kita nak berehat sekejap, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Apa benda yang awak meripik ni? Cukup-cukuplah, Mona. Saya ni ada meeting dengan Dato' Nasir tau. Balik ni pun saya nak tukar baju je. Awak jangan sensitif sangat boleh tak? Jangan cemburu sangat. Tolong tengok sikit perangai awak. Makin lama saya tengok makin jadi-jadi. Saya dah makin muak. Muak Kau ingat kau je boleh muak dengan aku? Aku lagi muak dengan kau lah. Kau tak habis-habis menipu aku. Ha? Kau belakang aku? Kau tipu aku hidup? Ha? Kau boleh pula dengan kawan aku? Kau minta bukti lah. Ni apa? Apa benda ni? Kau cuba jawab dengan aku. Ni apa benda? Apa dia? Ha? Kau jangan pegang aku. Jangan pegang. Jangan pegang. Jangan pegang aku. Berilah. Kau sana kau pegang. Aku pegang kau ingat aku apa? Mona tak boleh salahkan abang seorang dalam hal ni. Farah datang dekat sini bukan kehendak abang. Mona yang bawa Farah datang dekat sini. Okay. Mona tinggalkan abang seorang dekat kampung. Mona balik ke Bengkulu. Aku pula kau salahkan. Kau buat hal aku yang salah. Kau ni. Saya tak guna tolong. Mona tolong hormat sikit Saya ni masih suami awak. Jangan kurang ajar. Macam mana kau nak hormat? Hormat kau apa? Kau menipu aku. Aku benci dengan kau. Aku nak kau cerai kat kau. Aku nak kau cerai kat kau. Kau benci apa aku, Mona? Kau nak cerita abang kau dah ni. Aku nak kau cerai. Mona. Ramona binti Tahir. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Haris. Mendebarkan. Tiba-tiba dah kena talak Tiba-tiba kena talak. Kegaduhan yang sangat-sangat dahsyat, lakonan yang cukup hebat oleh Nak Zainal dan juga Remy Ishak yang sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu bila hilang sabar mungkin akan jadi macam tu. Betul. Dan kalau kita tengok daripada perkongsian drama daripada drama Hati Yang Tersakiti itu tadi, sebenarnya ada banyak pengajaran yang boleh kita dapat. Tapi hari ini kita nak fokus kepada sabar. Dan sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita di studio hari ini, ada satu komen di laman sesama Facebook yang sempat diambil oleh rakan kita dan juga penerbit kita hari ini daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya tentang sabar ini, sekali mungkin tersilap, kedua mungkin tidak sengaja, jadi bersabarlah untuk 2 kali bagi sesiapa yang diuji. Katanya usah dibiarkan berlanjutan hingga 3 kali, dikuatiri menjadi tabiat. Apapun kita dengarlah kata pandangan kita pada hari ini. Sabar ni sebab semua orang ni ada definisi yang berbeza-beza dan tahap kesabaran juga. Ya, ada orang dia 80 juta kali pun dia boleh sabar. Ada orang dia sekali je dia sabar. Ada. Kalau Fiza yang mana? Saya kita bincangkan. Okey.
bercakap tentang panel kita, seorang ada bersama dengan kita di studio, seorang lagi sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syaiful Bahri Othman, seorang pakar motivasi memang tak asing lagi di set wanita hari ini. Assalamualaikum Encik Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Uyana dan juga Fiza? Baik. Sihat, alhamdulillah. Terima kasihlah kerana bersabar menantikan bercakap tadi ya. Yang seorang lagi yang sangat penyabar dalam talian ketika ini, bersabar je kita cakap tadi kat dalam studio ni. Kita bersama dengan Sharifah Syahura. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam Nana dengan Fiza. Sihat Kak Syahura? Sihat. So far sihatlah. Alhamdulillah. Syahura nak tanya. Nak tanya 1 sampai 10 tahap kesabaran awak nombor berapa? 15 dah. Over the limit dah tu. Okey. Dia dah over limit. Okey, kita nak kongsikan topik kita pada hari ini, sabar sampai bila. Kalau kita bercakap tentang sabar ni, ia satu perkara yang subjektif. Uyana dah kongsikan tadi. Ada orang boleh bersabar lama, ada orang boleh bersabar sekejap, dan ada orang juga bersabar mengikut situasi-situasi tertentu ataupun memikirkan tentang kepentingan individu-individu tertentu. Kadang-kala ada orang dalam perhubungan rumah tangga tak boleh lagi dah bersama dengan pasangan, tapi disebabkan oleh faktor keluarga, faktor anak-anak, status sosial dan sebagainya, mereka memilih untuk tetap bersabar walaupun hatinya dilukakan berkali-kali. Jadi hari ini dalam tempoh yang singkat untuk kita bincangkan topik kita hari ini, sampai bila untuk sabar itu Cik Saiful? Bagaimana kita nak fahamkan kepada penonton dan bagaimana kita nak definisikan situasi macam mana, sampai bila dan apa yang boleh kita lakukan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya juga nampaknya terpaksa bersabar mendengar soalan tu satu persatu. So, baik, terima kasih. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi tentang topik yang saya rasa sangat menarik hari ini, tentang sabar, bak kata Cik Fiza tadi, sampai bila, sampai ke mana tu, kan? Allahu akbar. Baik, terlebih dahulu saya nak katakan bahawa dekat sini sabar ni nak katakan penting tu 90 kali Allah sebut di dalam Al-Quran tentang sabar. Perkataan sabar itu dalam Al-Quran 90 kali menunjukkan bahawa penting. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa dalam iman ni dari dua cabang yang utama, iaitu satu syukur, yang keduanya sabar. Nampak? So nampak dekat situ penekanan kepada sabar itu sendiri. Baik, sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kita nak nyatakan orang kata faktor persekitaran, ya, sebab dia anak-anak, sebab dia keluarga dan sebagainya yang menyebabkan dia makan hati yang dalam dan sebagainya. Saya nak bawa kepada penonton yang ada di rumah yang menonton pada hari ini, Allahumma salli ala Muhammad, untuk kita fahami terlebih dahulu bagaimana sifat sabar itu dizahirkan, dikeluarkan ataupun dia terdidik adalah disebabkan oleh apa. Satu yang utama, Fiza dan Uya, yang kita kena faham bahawa memang Tuhan menjadikan manusia ni satu ciptaan yang sangat unik, sangat hebat. Sebab apa? Sebab kita dibekalkan oleh otak, dan dalam otak kita tersebut kita memiliki yang dinamakan sebagai sistem limbik, dan dalam sistem limbik itu terdapatnya yang dinamakan hypothalamus, iaitu yang mengawal ataupun memberi impak emosi manusia itu kepada sesuatu yang dia lihat. Baik, ni nak jawab yang soalan Fiza tadi. Baik, bagaimana reaksi ataupun sistem limbik dalam otak itu berperanan untuk dia melihat faktor persekitaran tersebut? Of course, Fiza, tak lain dan tak bukan adalah antaranya adalah bagaimana gaya hidup seseorang tersebut. Okey, dia macam ni. Contoh-contoh Uyai lah, saya ambil contoh Uyai. Uyai, ni jawab dengan jujur tau. So ada jutaan orang tengok kat luar tu. Risau ni. Okey. Tahap yang paling lama, paling sabar, Uyai menunggu buah hati datang ambil. Berapa lama? Contoh. 5 minit. 5 minit. Okey, 5 minit 5 minit. 5 minit tu tunggu tepi rumah tu. 5 minit. Masuk 6 minit aku mengamuk. Contoh. Alamak, dia tengah menonton tantas sekali. Tenang, kasih hati. Fiza. Nak menunggu kawan istimewa ni datang ambil tanpa memikirkan apa jawapan yang diberikan oleh tadi. Berapa lama? Saya boleh tunggu lebih lama lah. Berapa lama tu, Dok? Setengah jam, 1 jam. Setengah jam? Sabar apa benar. Bagus. Okey, baik. Di situ kita dapat lihat bahawa, saya nak kaitkan dengan soalan si Fiza tadi, bahawa setiap manusia itu dia berbeza-beza. Tahap kesabaran dia untuk dia melihat satu situasi yang mungkin sama keadaan dia. Tetapi dia memandang situasi tersebut adalah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada sistem limbik dalam individu tersebut yang dipengaruhi oleh
persekitaran, iaitu antara lainnya adalah sejarah. Siapa orang tu pun kita tak tahu. Siapa orang tu, Situasi. pengalaman dia, situasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadikan kayu ukur bahawa setiap individu tu memiliki tahap kesabaran yang sama. Berbeza. Subjektif lah maksudnya. Dia subjektif. Betul? Lelaki Okey. dan perempuan sangat berbeza. Ini juga yang kita tertarik untuk bertanya kepada Kak Syahura kita. Kalau kita bercakap tentang sabar ni kan, sabar ni dalam kehidupan kita memang tak asing lagi, memang tak lari. Terutamanya buat pasangan yang sudah pun mendirikan rumah tangga. Kalau tanya tips rumah tangga kepada pasangan-pasangan yang dah berkahwin, dia kata sabar, sabar dan sabar. Kalau Kak Syahura boleh kongsikan dengan Kak Syahura, bagaimana kesabaran ini menjadi tunjang utama sebenarnya selain daripada toleransi, hormat menghormati, sayang menyayangi. Komunikasi. Okey. Pada Kak Syora, sabar ni adalah menahan rasa atau menahan derita, menahan kesusahan kan? Ikutkan. Tapi okey. Tapi kalau pada Kak Syahura, dah ada gangguan sikit dah. Okey, pada Kak Syahura. Sabar. Okey. Sabar, itulah. Sabar ni kena ada dalam rumah tangga. Pada Kak Syahura, sabar ni kena ada kekuatan. Dia kalau sebab itu orang memang tadi Cik saya pun cakap sabar ni ada tahap-tahap dia kan. Tapi pada Kak Syahura, sabar ni kena ada kekuatan. Macam mana kekuatan tu perlu ada dalam badan campur dengan sabar. Kalau tidak dia tak ada kekuatan, maknanya rapuhlah sabar tu. Tapi kan Kak Syahura, sempat nak tanya juga kepada Kak Syahura, antara Kak Syahura dan suami, siapa sebenarnya yang lebih penyabar dan siapa sebenarnya yang kurang bersabar? Okey, sebenarnya dua-dua ni susah nak cakap lah. Mungkin sebab itu dijodohkan. Ada masa abang sangat bersabar. Terutama kalau dia rasa perkara itu dia yang salah, dia lah yang bersabar, betul tak? Tapi kalau Kak Syahura sendiri, Kak Syahura memang, ialah perempuan, dia fikiran dia pendek sikit kan. Jadi dia cepat tak sabar, tapi cepat cari kekuatan. Saya maknanya itu maksud dia. Okey, saya suka apa yang Syahura katakan ni tahu dari awal tadi. Sabar itu selain daripada mempunyai level yang berbeza-beza, sabar juga memerlukan kekuatan. Betul. Kalau kita tak kuat, kita memang tak boleh nak sabar. Tapi kan Syahura, semalam masa saya kongsikan poster kita di Facebook, ada komen, ada orang tu kata, kamu lah wanita. Yang komen tu lelaki. Ini dah tahun 2021, dia kata sabar tu kena bertempat. Sebab ada situasi hari ini kadang-kadang dipukul, ditipu berkali-kali, dianiaya dan sebagainya, tetapi mereka masih lagi memilih untuk sabar. Dan kadang-kala ahli keluarga ataupun individu di sekeliling pula, tak apalah, dia terlepas tangan sekali. Ini yang kadang-kadang kalau Syahura ni sebagai isteri dan juga wanita, bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton bahawa sabar ini perlu kena juga dengan situasinya. Ada batasnya juga. Jangan sampai membahayakan diri, menganiaya diri. Nak sabar juga. Tahun 2021 kot, penonton tu lah kata. Nak masuk 2022 dah ni. Syahura boleh komen tak? Sebab itulah, sebab itu toleransi lah kena ada. Maknanya memang betul. Orang sekeliling kadang-kadang hanya bercakap sabar. Tapi sebenarnya yang akan menjalankan atau meneruskan adalah kita. Kita kena berfikir. Kalau kita nak cakap short term, memang kita akan berpisahlah cepat. Tapi kita perlukan sabar dan masa cooling time tu. Maknanya sabar tu dalam masa yang lama lah. Lama. Baru kita dapat berfikir dengan tenang. Kalau ketika itu kita dipukul, kalau boleh memang masa tu kita nak bercerai, betul tak? Tapi fikirkan sesuatu yang lebih, maknanya kekuatan tu, mana kekuatan sama ada anak atau keluarga atau apa-apa yang membuatkan kita terus bersabar. Betul. Macam saya fikir anak. Saya selalu fikirkan anak. Itu kekuatan saya. Contoh dia. Betul. Dan orang katakan jangan buat keputusan waktu tengah marah dan jangan berjanji waktu tengah happy dan bahagia. Dan kalau saya kan, kalau boleh kongsikan juga sedikit, kalau saya tengah marah, betul ada orang di sebelah, sabar, lagi marah saya jadinya. Dia jadi reverse pula psikologi tu. Dia suruh sabar, oi lagi marah. Okey, jadi jadinya. tips dia yang sedang menonton ketika ini, ingat ya, jangan cakap suruh sabar, suruh dia bertenang. Okey, Cik Saiful sabar sekejap. Kita nak dengarkan komen Cik Saiful dan anda penonton-penonton. Sampai-sampai tu kita nak dengarkan dahulu juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Pada pendapat saya,
Erti sabar dalam sesuatu perhubungan ni adalah satu kunci kebahagiaan ataupun keharmonian sesebuah perhubungan. Sabar ni ada tahap dia. Kalau mengikut pengalaman saya, sabar ni pada satu ketika bila saya tidak lagi mampu bersabar dan hati saya sudah pun terluka, saya tidak lagi akan cuba untuk mempertahankan hubungan tu. Saya rasa lebih baik saya menghargai diri saya terlebih dahulu daripada membiarkan diri saya lagi terluka dalam perhubungan tu. Bersabar dalam menghadapi segala ujian dan rintangan dalam sesuatu hubungan. Kesabaran tu sangatlah penting dalam hubungan sebab kita nak menghadap baik dan buruk pasangan kita. Bagi saya, setiap manusia ada berlainan tahap kesabaran dia. Maybe ada segelitir tak boleh tahan dengan perangai kita. Tahap kesabaran kita sebagai manusia, hakikatnya kita tak boleh nak ukur. Kita tak tahu pun macam mana boleh kita tahu orang tu boleh tahan ataupun macam mana dia boleh ada perasaan sabar tu. Bagi saya sendiri, pengalaman saya bertunang selama 6 tahun. Saya sabar dengan apa dugaan saja yang Allah bagi pada saya. Jadi selepas daripada tu, nikmat yang saya dapat dalam konsep sabar tadi tu, Masya Allah, sangat-sangat besar nikmat yang Allah berikan. Pendapat saya, sabar dalam hubungan ini penting kerana dalam perhubungan di antara manusia khususnya, terlalu banyak ujian-ujian. Bukan semuanya seronok, bukan semuanya suka, bukan semuanya indah. Tapi sabar kita ada hadnya. Jangan sampai ia melampaui batas-batas agama. Jangan sampai kita dizalimi. Okey, itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, iaitu sabar. Dan mestilah kita pun dah faham sabar tu ada hadnya, ada juga batasnya. Tapi kan Cik Saiful, bertenang. Tapi kan Cik Saiful, kalau kita bercakap pasal sabar ni juga, macam tengok Fiza dah terlupa. Tapi Cik Saiful sebenarnya nak komen sedikit tentang apa yang dikongsikan sebelum kita dengarkan pendapat orang ramai tadi tentang apa yang dikatakan oleh Syaura dan bagaimana sejauh mana kita perlu ikut situasi tentang sabar ini. Okey, terima kasih. Sabar dulu. Sabar. Saya fikir balik soalan tadi. Okey, saya nak tambah apa yang Puan Syaifah katakan tadi, betul, saya setuju. Cuma untuk semua penonton-penonton yang ada kat luar sana, dia timbul persoalan macam Fiza katalah, sampai bila nak sabar, apa tahap-tahap kesabaran yang perlu ada untuk saya melalui keadaan tersebut. Yang pertama, dia kena lihat kepada nombor satu, permasalahan tersebut. Sama ada kalau dia memberi ancaman kepada nyawa, maka dia perlukan tindakan. So kena ingat tindakan itu bukan bererti kita mengiyakan apa yang dah berlaku pada sebelumnya. Maksudnya tindakan tersebut haruslah bijaksana untuk kita mengatasi sesuatu ataupun perkara yang terjadi tersebut. Tak boleh suka-suka nak mengalah je lah. Tak boleh nak suka-suka mengalah. Tadi kekuatan, yang ni kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Okey, nombor dua, had mana lagi kita nak bersabar apabila maruah kita tercalar sebagai contoh. So maknanya untuk kita membersihkan, itu juga merupakan salah satu jihad, iaitu kita menceritakan ataupun membela maruah kita yang mungkin difitnah dan sebagainya. Dan yang nombor tiga, of course lah, bagi orang yang beragama Islam ni, apabila melibatkan unsur ataupun berkaitan dengan akidah. So waktu itu dia tak boleh sabar. So waktu itu dia kena mengambil satu tindakan. Dan bila ambil tindakan tersebut, jangan guna emosi. Dipatah balik kepada apa? Kebijaksanaan. So antara dua kemudaratan, pilih yang paling kurang mudarat. Maksudnya bila berlaku sesuatu perkara buruk tersebut, ambil jalan tengah untuk yang itu kebijaksanaan tersebut untuk atasi. Okey, baik, kebijaksanaan kan Cik Saiful. Mungkin ini juga yang tengah berlaku dalam konteks kehidupan kita zaman sekarang ini. Sekiranya dalam sesebuah perhubungan tu antara suami dan isteri, katalah berlakunya sesuatu konflik. Okey, isteri cakap, okey tak apalah, aku bersabar dan simpan dalam dulu, tak apa. Dan perkara ini berlangsung secara berterusan sehingga ini menjadi suatu norma yang dalam perhubungan itu rasa macam dah biasa dah lali dah. Ini jadinya batasan yang orang kata tu sampai bila? Jadi bagaimana sebenarnya Encik Saiful melihat perkara ini, dan mungkin selepas tu Kak Syahura sendiri pun boleh berikan sedikit pendapat tentang perkara yang dah menjadi norma tetapi tidak seharusnya dijadikan norma, tidak seharusnya berlaku. Terima kasih. Saya rasa soalan tu Cik Fiza Uya tujukan kepada seseorang supaya faham. Tidak. Supaya faham. Oh ya ke Cik Saiful? Assalamualaikum. Cik Saiful PM tepi siapa orang tu? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Saya nak jawab soalan yang Uya tadi. Cukup bagus untuk
semua. Kalian memerlukan satu kaedah, iaitu kaedah menceritakan komunikasi. Iaitu, okey, yang ini abang boleh terima. Yang ini abang tak boleh terima. So yang ni si isteri kata, okey, saya boleh terima, yang ini saya tak boleh terima. Jangan langgar border tu. So masalahnya, isu yang sekarang berlaku adalah, ni kedua-dua both pasangan suami isteri, kadang-kadang kita dah tahu suami kita akan menjadi api bila berlaku situasi tersebut. Kita pergi curah minyak. Itu yang akan memburukkan keadaan. Kita bakar lah. Dia akan terbakar. So, bab kata Uya tadi, sampai bila kita nak simpan, nak pendam benda tu, jangan pendam. So, ceritakan, kabarkan, sampaikan. Banyak kali saya katakan bahawa kepada semua penonton-penonton bahawa pasangan kita bukan ahli nujum yang tahu segala isi hati yang ada dalam jiwa kita. Tak boleh baca fikiran. Yes, tanpa kita memberitahu. So bila kita bagi tahu, kita maklumkan, maka dekat situ dia ada satu usaha yang mana setiap pasangan tersebut akan melihat, okey, suami aku makan masak lemak, dia tak suka pedas, dia suka yang biasa. So dia fahamlah. Jangan pakai cili merah, jangan pakai cili padi merah. Ya betul, pakai cili kuning je. Contoh. Pakai cili apa tak kan? Dan kita nak tengok sebenarnya antara kalau marah kita pakailah cili yang dia tak suka. Itu tunjuklah kan. Cili burung pula letaknya sekarang. Kalau kita marah secara makanan, senang juga tu. Okey, kalau Cik Saiful dah sampai di sana, mungkin ada sedikit pertambahan yang nak dikongsikan oleh Syarul tentang apa yang dikongsikan oleh Encik Saiful ni tadi. Okey, kalau betul lah tadi perlu menggunakan kebijaksanaan, tapi maksud saya dia dah jadi norma baru tu, maknanya itu dah tahap extravaganza tau. Dia dah jadi norm, macam dah jadi endemik. Maknanya benda tu dah ada dalam, maknanya kau dah tahu dah dia punya pandai template tu. Template tu macam kau gaduh-gaduh kau akan baik. Kau gaduh-gaduh kau baik. Kau dah tahu dah, daripada situ carilah solution. Kadang-kadang pasangan pun kena berfikir tau. Kalau kita luah-luah ni, janganlah luah-luah lepas tu macam mencurah air di daun keladi. Mana kau kena fikir, ambil apa yang pasangan tu cakap. Yalah, betul lah, aku pun macam ni, aku macam ni. Jadi benda itu secara automatically dia akan berubah dalam tiba-tiba dalam hari tu, contohlah hari ni, tiba-tiba ada perubahan pula kita rasakan, suami kita tiba-tiba begini, berubah. Betul tak? Jadi sama juga dengan saya. Saya pun kena fikir apa yang suami saya cakap, kita absorb. Kemudian kita berubah. Dia pun akan nampak perubahan tu. Okey. Saya suka apa yang Encik Saiful cakap, apa yang Syahura cakap, sebab bercerita tak bermakna kita kurang sabar. Betul. Itu komunikasi itu penting. Kebijaksanaan, kesabaran komunikasi itu penting. Tapi kan kalau kita bercakap tentang macam ada kaitannya daripada norma baru dah boleh jadi endemik dan perhubungan tu kan. Kalau kita lihat hari ini ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang mencari sesuatu untuk dijadikan alasan untuk kesabaran mereka. Contohnya, aku terpaksa bersabar sebab anak-anak. Aku terpaksa bersabar sebab status sosial. Aku terpaksa bersabar kerana dia sumber pendapatanku. Ini antara kita kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita bukan sabar sangat pun. Kita cuba jadi sabar disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling. Tetapi mungkin pengorbanan yang kita rasakan berbaloi itu sebenarnya tidak berbaloi juga untuk orang sekeliling kita. Katalah kita nak bersabar kerana anak-anak, tapi hari-hari anak tengok kita tak bahagia, mak menangis, naklah air mata, derita di sana sini, anak-anak juga sebenarnya tak bahagia. Jadi bagaimana untuk kita tahu bahawa kesabaran ini bukan disebabkan oleh sesiapa, tapi setakat mana kita mampu untuk memahami dan juga menahan kesabaran itu, Cik Saiful? Wow, dalam soalan tu. Deep, #deep. Okey, baik, terima kasih. Satu soalan yang bagus. So, sampai tahap mana sehingga kan faktor sekeliling ataupun orang di sekeliling kita pun melihat bahawa kita tak gembira, kita tak bahagia dan sebagainya. Baiklah. Bab kata Cik Fiza tadi, kita mungkin tertahan disebabkan faktor sekeliling. Itu dalam psikologi dipanggil sebagai helah bela diri. So bila ada sesuatu masalah melanda, so kita alihkan masalah tersebut dengan mengaitkan apa yang ada di sekeliling kita. So tu tak jadi masalah, sebab itu salah satu teknik untuk kita merawat ataupun menghilangkan rasa emosi kita pada ketika betul. So apa yang patut buat? So of course lah, nombor satu, ramai orang kata memang betul, setiap kesabaran itu ada manis di hujungnya, kan? Tetapi untuk melalui itu, kalau kan? ada manisnya. Melalui itu. So untuk merasai kemanisan itu, memang betul dia memerlukan pengorbanan, dia memerlukan mujahadah. So apa yang patut buat sebenarnya adalah nombor satu, yang ini cek balik diri kita, kod penonton semua. Kita juga pernah melakukan kezaliman itu kepada orang lain. So asbab
tindakan kita tersebut, maka Tuhan tukar keadaan itu kepada pasangan kita untuk pasangan itu membalas ini kepada kita. Nombor satu. Kita merasainya. Kita merasainya. Nombor satu, please kalau kita ada salah dan silap dengan orang lain, mungkin kezaliman itu kita buat, maka Tuhan balas kembali kepada dia. Maka jalan keluar di antara salah satunya adalah untuk tak lain dan tak bukan semak timbang tara diri sendiri terlebih dahulu. Muhasabah diri. Cek diri sendiri itu paling Cek penting. diri itu paling penting. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. So yang kedua, wow. Masa dah nak habis. Yang masa dah habis. Yang kedua silakan Puan Sharifah. Mungkin dekat hujung perbincangan kita ni kan Kak Syahura. Kak Syahura juga boleh beri sedikit penutup untuk perbincangan kita tentang sabar ataupun ada batasnya Kak Syahura. Silakan. Ya, okey, kita tengok tahap kesabaran kita bagaimana. Apa-apa pun memang betul. Fiza cakap tadi memang kita ada faktor-faktor yang membuatkan kita sabar. Tapi gunakanlah faktor itu. Maknanya sebab apa? Kalau tak ada faktor-faktor tu, saya rasa kebanyakannya memang dah rumah tangga hancur dah. Gunalah sebabkan family, kebaikan family dia, mungkin dia tak bagus tapi family dia bagus. Anak-anak yang ada yang tak jumpa raya atau yalah anak-anak yang berpisah ibu bapa, macam mana waktu mereka, pelajaran mereka kan. Kita lihat itu dan kita dapat kesabaran dan kekuatan yang dalam rumah tangga. InsyaAllah. Dan penerbit kita dah repot, tapi Cik Saiful kita nak sedikit. Saya sambung sikit je tadi. Sedikit yang sebab kita manfaatkan kepada penonton. Ya. Okey. Nombor 3. Nombor 2. Nombor 3. Okey. Simple je. Tabiat. So, salah satu caranya adalah dengan ubah tabiat kita kepada menjadi orang yang lebih positif, dan supaya dengan tabiat yang baru tersebut, yang ingat setiap tabiat yang kita lakukan, dia akan membentuk dan mencorak yang saya katakan tadi, sistem limbik dalam pemikiran kita. Sistem limbik fungsinya adalah untuk emosi. Baik. So didik sistem limbik kita dengan tabiat yang positif, tabiat yang baik, insya-Allah masalah tu akan kita dapat selesaikan. InsyaAllah. Wow. Saya kira satu rumusan, satu ringkasan yang terbaik untuk topik kita pada hari ini, sabar ada batasnya. Nampaknya saya pun kena banyak refleksi diri selepas ni. Kalau 5 minit je boleh tunggu, mungkin lepas ni tambahlah lagi seminit je ke. 5 minit. Sampai bila kita nak sabar topik kita hari ini. Dari perkongsian Cik Saiful dan juga perkongsian Syahura yang berkongsi pelbagai input ni, sebenarnya sedikit sebanyak saya harapkan sama-sama dapat membantu kita, Riana, dan juga anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini untuk kita meneruskan kehidupan kita. Tetapi macam Cik Saiful katakan tadi, tahap kesabaran orang itu berbeza-beza. Anda tak boleh nak samakan diri anda dengan Riana, dengan saya, Cik Saiful ataupun Syahura. Hanya anda sendiri boleh menilai sejauh mana anda mampu sabar dan setakat mana ia berbaloi untuk anda bersabar sebenarnya. Betul tu. Terima kasih Encik Syaiful Bahari Osman selaku pakar motivasi, kepada Kak Sharifah Syahura atas perkongsian peribadi pada hari ini. Stay safe Kak Syahura. Sampai berjumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. You too. Ya, stay young. Stay young. Biasa nampak young. Encik Saiful pun sama stay young. Tak, lepas ni kita jemput Syahura, kita nak kena minta dia topik rahsia awet muda. Awet muda. Okey, alright. Okey, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Alright. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami. Dan kalau tadi kita bawakan topik kesabaran, sebenarnya nak cantik, nak sihat pun memerlukan kesabaran. Dan untuk itu sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, kita bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Yaina. Atira sihat? Sihat, Yana sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey Atira, tanpa membuang masa lagi, apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Silakan. Okey, terima kasih Yana. Atas suka Pak Yana kata cantik perlukan kesabaran. Memang betul. Sebab tu kadang-kadang kita konsumsi produk kita memang kena konsisten. Bukan amalkan sebotol, lepas tu kita terus nak cepat result dia. Bukan. Okey, sebenarnya Yana, hari ini saya nak berkata kepada anda, anda tahu Jamu Jelita bukan nama yang asing lagi di pasaran, dan Jamu Jelita sebenarnya dah 10 tahun di pasaran dan dah bantu ramai pengguna yang mana nak dapatkan berat badan ideal, bantu mereka lebih yakin dengan saiz fizikal yang seimbang, dan bantu ramai dekat luar sana untuk ada kulit yang cantik. Sebab apa Yana, kita daripada Jamu Jelita kita cukup mengambil berat tentang yang mana pengguna selalu kongsikan dengan kami, yang mana ada masalah tentang masalah saiz badan ataupun saiz fizikal yang anda tidak apa orang kata apa yang tidak seimbang, orang kata yang anda sendiri tidak selesa dengan saiz fizikal anda. Jadi sebab tu hari ni anda nak bantu anda, lagi-lagi yang mana yang sekarang ni tengah amalkan diet Atkins, anda tengah amalkan intermittent fasting ataupun anda tengah amalkan kalori defisit tetapi masih lagi tidak dapat badan yang anda idamkan. Hari ini anda bawakan Lemon Curve
yang mana produk ini sangat bersesuaian untuk anda, yang mana selalu call kami di HQ yang kata kalau boleh kongsilah dengan kami produk ni sebab kami nak bantu, kami nak ada badan yang orang kata apa macam sebelum kahwin, nak ada badan yang zaman muda-muda katanya. Jadi hari ni kita bawakan Lemon Curve khusus untuk anda, yang mana Lemon Curve ni sama saja dengan Power Fiber cuma dengan formulasi berbeza. Lemon Curve rasa lebih sedap dan produk ini larut dan produk ini mengandungi stevia ataupun gula sihat yang sangat sesuai diamalkan buat anda yang sensitif dengan gula. Jadi itu perbezaan antara Power Fiber dan juga Lemon Curve. Mana kalau anda nak tahu, sebenarnya ramai dekat luar sana tu yang makan banyak tapi takut gemuk. Macam Hajrah sendiri juga. Jadi belum lagi yang mana makan lepas tu tak lawas. Ada masalah lama dalam toilet, terperat dalam toilet, nak tidur perut meragam. Kadang-kadang tu Yana perut tak selesa, tegang dan macam-macam lagi. Tapi dengan Lemon Curve ni, alhamdulillah ini adalah produk yang dah bantu ramai dekat luar sana. Orang kata apa? Bantu mereka melawas, bantu mereka melegakan ketidakselesaan perut dan bantu ramai untuk dapatkan berat badan ideal. Jadi kita pun tak boleh nak salahkan orang kata apa pemakanan kita saja sebenarnya, sebab kita pun kadang-kadang rutin harian kita tidak bersenam dengan kurangnya pergerakan. Jadi itu adalah punca kenapa kita ada masalah saiz orang kata apa saiz yang kita tidak idamkan ataupun saiz kita tidak seimbang. Kita ada masalah berat badan yang berlebihan ataupun kita ada masalah tidak lawas. Dan anda harus ingat bahawa 90% penyakit bermula daripada perut ataupun daripada apa yang kita makan. Kita wajib ada sistem pencernaan yang sihat, wajib jaga makan kalau nak ada badan yang cantik ataupun berat badan ideal. Jadi saranan tidak, anda boleh amalkan Lemon Curve sehari 1 sachet, amalkan sebelum makan tengah hari ataupun selepas makan, disarankan selepas makan berat, makan lunch ataupun makan dinner. Nak amalkan sebelum tidur pun bagus, yang mana selepas 4 hingga 8 jam kemudian segalanya akan disingkirkan. Sistem makanan, sistem toksin yang kita tahu kalau tak singkirkan akan jadi racun, akan jadi masalah berat badan ataupun kita ada masalah susah lawas. Dan sekarang di Jombai ada diskaun seperti yang tertera di kaca TV. Anda boleh dapatkan Lemon Curve. Lemon Curve ada 2 saiz. Kalau nak cuba untuk permulaan, boleh dapatkan saiz kecil yang berharga RM35. Ada 10 sachet, boleh amalkan sehari 1 sachet selama 10 hari. Dan untuk amatan penggunaan 20 hari, mendapatkan saiz besar yang berharga RM59.90 untuk penggunaan 20 hari, Uyana. Baik, itu berkenaan dengan Lemon Curve. Produk yang seterusnya, Tira. Okey, seterusnya tadi kita dah bercakap tentang berat badan ideal, saiz tidak seimbang, susah lawas. Seterusnya sesuai sangat buat anda yang nak diet tapi susah nak tahu nafsu makan. Nak diet tapi asyik lapar je, asyik nak makan je. Dan Choco Diet adalah meal replacement yang mengandungi karbohidrat kompleks, ada ekstrak daripada beras perang. Kita tahu beras perang lebih baik daripada beras putih ataupun nasi putih. Di mana penggunaan Choco Diet ni kita sekalikan dengan ramuan daripada kentang. Dia akan bantu mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam. Dan sebenarnya pembuat Choco Diet boleh diamalkan buat anda yang mana kadang-kadang tu rasa tak nak makan berat, nak diet. Anda boleh amalkan Choco Diet ni. Selain rasa coklat Belgium yang sedap, Choco Diet bantu meningkatkan tahap metabolisme dan tak perlu risau. Tanpa formulasi yang akan buat anda ketandas, anda boleh amalkan bersama Lemon Curve kalau nak kesan lebih baik. Nak orang kata apa, nak ada berat badan yang lebih cantik dengan cepat, orang kata boleh amalkan bersama Lemon Curve. Lemon Curve amalkan selepas makan. Choco Diet anda boleh amalkan bila masa rasa nak diet, tak nak makan, boleh amalkan Choco Diet. Dan sekarang di Jombai ada diskaun RM33 saja, harga asal RM38.90. 400 gram, nak dapatkan harga lebih mudah boleh dapatkan di Jombai. Okey, Yana, kita dah cakap tentang Lemon Curve, tentang orang kata nak dapatkan berat badan ideal, dah bercakap tentang diet dan akhir sekali tentang white coffee. Sebab anda percaya rakyat Malaysia ni pagi-pagi memang minum kopi. Jadi white coffee merupakan kopi yang cukup berkhasiat dan sangat rugi kalau tak cuba white coffee ni. Sebab white coffee lengkap dengan bahan-bahan yang akan bantu beri kesegaran buat tubuh. Kadang-kadang pagi-pagi kita ni memang suka mengantuk, mulalah mata tu rasa berat je. Jadi white coffee bantu berikan kesegaran buat tubuh, dan kalau mengantuk memang tak mengantuk minum white coffee ni, dan sesuai untuk jadikan sebagai minuman kopi harian. Dan paling istimewa tentang white coffee, kita formulasikan juga dengan bahan daripada guarana, ada ekstrak daripada astaxanthin, ada acerola cherry, ada tomato yang akan bantu mencantikkan kulit. Jadi sebab tu saya cakap kopi ni cukup berkhasiat, bukan sekadar minuman harian tetapi untuk kecantikan kulit juga. Dan secara ringkas ni, kalau anda nak dapatkan produk dengan harga diskaun dan buat kopi pun ada diskaun, anda boleh terus layari www.jombai.my ataupun dapatkan produk kami di kedai jamu ataupun di kios kecantikan. Dan sebarang pertanyaan lanjut,
anda nakkan badan menawan, berat badan ideal, berdapatkan lemon curve yang berharga RM59.90. Anda nakkan orang kata apa, minuman yang bantu mengenyangkan, meal replacement, berdapatkan Choco Diet berharga RM38.90. Minuman kopi harian yang sedap, yang berkhasiat, berdapatkan white coffee. Ada 2 saiz, berdapatkan kotak dan juga botol. Kotak berharga RM27.90, botol berharga RM32.90. Dan sebarang pertanyaan lanjut atau konsultasi tentang produk, boleh terus hubungi 1-800 885510 atau WhatsApp Atira di 0173535753. Terima kasih Wiana. Okey, Atira, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian sebentar tadi. Stay safe Atira, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan kembali bersama dengan Fiza Sabjahan. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sedar tak sedar dah sejam kita bersiaran, Fiza. Dan rasa sedih nak tamatkan episod hari ini, Cik. Sebab saya kira perkongsian hari ini banyak berkaitannya dalam kehidupan kita seharian kan. Dan yang baik itu anda ambil, jadikan tauladan. Yang buruk yang kami gurau-gurau usik-usik itu jadikan sempadan. Esok kami akan kembali dengan satu lagi topik. Ini kena sabar juga untuk meniti hari-hari bahagia. Kalau tengok dalam promo yang nama nyanyi, dia punya tajuk ni, itu renjes dipiles. Kenapa saya macam ada bau nasi minyak ni? Jangan begitu. Pastikan esok bersama dengan Uyana dan juga rakan tugas yang lain dalam topik renjes-renjes dipilis di WHI Extra. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata